Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Selamat datang untuk mengikuti kebaktian online hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan biarpun kita tidak bisa beribadah di gedung gereja kita, tapi Tuhan memberikan peluang bagi kita untuk berjumpa melalui ibadah online ini. Saya yakin kita semua mempunyai keinginan yang sama untuk kembali lagi ke gedung gereja beribadah kepada Tuhan. Kita yakin tidak lama kemudian kita pasti bisa datang lagi ke gereja untuk beribadah bersama. Kiranya ibadah online ini dapat berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan persekutuan orang-orang kudus. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Damai Kristus menyertai kita semua. Mari kita mempersiapkan hati memasuki ibadah kepada Tuhan. Sebelumnya silakan bersaat teduh sejenak. 亲爱的弟兄姐妹们，早上好！我们要进入今天早上的崇拜。愿主耶稣的平安与你们同在。我们预备心，先默祷。Amin. Amin. Sambil bangkit berdiri, mari kita nyanyikan pujian bagi Tuhan, kasih dari surga. 请大家起立，我们一同来唱诗赞美主，奇妙数天的爱。Kasih dari surga memenuhi
kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus pada saudara sekalian. 我们的帮助是在乎靠造天地之耶和华的名，他所诚实直到万代。愿恩惠平安从上帝我们的父，并主耶稣基督归于你们。阿门。Jemaat dipersilahkan duduk. 会众请坐。 Saudara-saudari yang kasih Tuhan, tema hari ini adalah bergereja dalam kasih dan relasi. Mau mengajak kita semua untuk selalu berpikir positif, lebih kreatif dan menggunakan berbagai cara baru dalam menjalani kehidupan kita. Meski harus menghadapi pandemi COVID-19, itu tidak akan menghalangi kita untuk tetap menyatakan kasih Tuhan dan berbagi kasih dan memelihara relasi baik dengan sesama. Seperti firman Tuhan dalam 1 Petrus 3 ayat 14a katakan, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. 主所爱的弟兄姐妹们，今天我们的主题是爱和关系里的教会。这主题要邀请我们常保守积极的心态，更要创造力。 使用我们在生活方式的新生活方式的生活，即使我们不得不面对新冠冕疫情流行，也不会阻止我们通过分享爱和与人保守良好的
的关系来表达上帝的爱，就是好像上帝的话所说的，在彼得前书3章14节，你们就是寓意受苦，也是有福的。Mari kita meresponi nats ibadah kita dengan nyanyian NKB 111. 我们来回应，唱一首诗歌 NKB 110首， Gereja Bagai Bahtera. 教会好像帮手。Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuk ke samudera dan badai menderu, gelombang coba menghempas yang sulit ditembus, penumpang pun bertanya selari berjerit, betapa jauh di manakah pelabuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Engkau semua binasa telah. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera pun suka berhenti, tak menempuh samudera, tak ingin berjerit, dan hanya masa jayanya selalu dikenang, tak ingat akan dunia yang hampir tenggelam. Gereja yang tak berbelenggu di dalam tugasnya, tentunya oleh Tuhan pun tak diberi berkat. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Engkau semua binasa telah. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera, muatannya penuh, beraneka manusia yang suka mengeluh, yang hanya ikut maunya, mengkritik dan sombong, sehingga benar tujuan menjadi mati jam. Tetapi bila umatnya sedia mendengar, tentulah Tuhan memberi petunjuk yang benar. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Engkau semua binasa telah. Ya Tuhan tolonglah. Jemaat dimohon untuk berdiri. 会众请起立。 Saudara-saudari, kita sadar kebencian dan perbuatan yang mendukakan Tuhan menggoda dan merasuki hidup. Dengan rendah hati, marilah kita memeriksa diri dengan kita berdoa. 亲爱的弟兄姐妹们，我们常常有一些的记恨，还有一切不讨神喜悦的事情藏在我们生活当中。让我们现在每个人谦卑在神的面前，我们检查我们自己，向神
上帝认罪。我们一同祷告。慈悲爱我们的天父上帝，我们感谢你。虽然我们很多时候很多的软弱，我们的思想、我们的行为、我们的言语，常常没有反思到你的爱。主啊，我们求你帮助我们，叫我们常常敞开心灵，叫你的爱浇灌我们，直到我们经历到你的爱的时候，我们有能力把你的爱流露出去，直到我们可以跟别人建立友好的关系。我们求主帮助我们每一个人，我们这样祈求祷告，奉耶稣的名求，阿门。 Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita membaca Mazmur secara bertanggapan, dimulai dengan bahasa Indonesia, selanjutnya di bahasa Mandarin, yang diambil dari Mazmur 66 ayat 8 sampai dengan 15. 我们今天要读的起印经文是在诗篇66篇8节到15节，我们用印尼文跟中文一同来起印。 Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah, ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. 它使我们的生命存活，也不叫我们的脚摇动。 Sebab engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. 你使我们进入网罗，把重担放在我们的身上。 Engkau telah membiarkan orang-orang melintas kepala kami, kami telah menempuh api dan air, tapi engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. 我要用燔祭进你的殿，向你还我的愿。 Yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. 我要把肥牛做燔祭，将公羊的香祭献给你，又把公牛和山羊献上。 Sebelum pemberitaan firman Tuhan, bersama-sama mari kita nyanyikan pujian, dengarlah ku mau mendengar. 我们还没有领受上帝的话语，我们唱一首诗歌，轻轻听。 Dengarlah, ku mau mendengar, ku mau dengar suara Tuhanku. Dengarlah, ku mau mendengar, gembala ku kenal suaramu. Kau gembalaku, pimpin hidupku, ku mau ikut suara Tuhanku. Kau gembalaku, pimpin hidupku, gembalaku kenal suaramu. 静静地，我要静静地，我要侧耳听不声音。静静地，我要静静地，我的牧人认得我声音。黑色的胡子，生命的主宰，我一生生地
Marilah kita bersatu di dalam doa. 我们同心祷告。 Bapa, tiba saatnya kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuduskan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan. Jadikan kami juga pelaku firman-Mu yang telah kami terima ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. 会众请坐， Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. 弟兄姐妹们平安， Salam sejahtera bagi kita sekalian. 平安归你们。 Pada minggu ini 17 Mei 2020 kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. 我们今天要默想的话语，就是在约翰福音14章15节到20节。 Yang mendapatkan tema adalah bergereja dalam kasih dan relasi. 主题就是爱和关系里的教会。 Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita dengarkan bersama-sama. Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan yang berbahagia kita membaca, merenungkan dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. 我们读经造词，我们每一个人读上帝的话，默想实行的人有福了。 Haleluya. 哈利路亚。 Jemaat Tuhan Shalom. 弟兄姐妹们平安。 Pada hari Minggu ini 17 Mei 2020 kita akan bersama-sama merenungkan tentang bergereja dalam kasih dan relasi. 今天5月17号，我们要默想一个题目，就是爱与关系的教会。 Saudara-saudara, dengan adanya COVID-19 maka bergereja kita saat ini ada yang tidak selalu sama lagi dengan yang dulu. 我们经过这个新冠免病毒的疫情的以后，我们的做礼拜崇拜会不再一样了。 Banyak kita berpikir tentang apa gereja itu yang sebenarnya. 我们常常默想教会是什么呢？ Saudaraku, gereja dalam bahasa Portugis diambil dari kata igreja dan dalam bahasa Inggrisnya adalah church yang berarti milik Tuhan. 在教会葡萄牙文说就是 igreja， 就是告诉我们教会是属于主的， Artinya bahwa gereja adalah milik Tuhan sendiri. 告诉我们教会是属于主自己的。 Ini menunjuk kepada dua hal. 这件事情告诉我们两件事， Yang pertama menunjuk pada orang-orang percaya secara pribadi. 就是指向信徒个人性的。 Yang kedua adalah menunjuk pada tempat yang dikhususkan untuk 第二 peribadatan. 件事是指向一个专用于崇拜会的地方， Itu berarti gedung gerejanya. 就是我们的教堂。 Namun gereja ada pengertian yang lain, saudara-saudara. 但是我们知道教会有另外的意义， Yaitu gereja sebagai jemaat Tuhan. 教会是信徒
Yang diambil dari kata ekaleo, bahasa Yunani ekaleo artinya bahwa dipanggil keluar. 从希腊文就是 ekalio， 它的意思是呼召我们出来。 Itu berarti maka gereja adalah sebagai jemaat adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari dosa kepada keselamatan. 所以教会就是信徒从罪恶呼召出来，进入救恩的， Dari kematian kepada hidup. 从死亡进入生活， Daripada tawanan iblis kepada kemerdekaan di dalam Kristus. 从撒旦的鲁绑中我们属于归于 Dari 释 perbudakan 放， iblis kepada pelayanan kepada Kristus. 从释放的努力，从魔鬼的努力进入成为上帝的服侍者。 Ini gereja sebagai jemaat ditekankan di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. 就是好像彼得前书2章9节告诉我们， Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 唯有你们是被拣选的族类，是有君的祭司，是圣洁的国度，是属上帝的子民，又叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德。 Berdasarkan firman Tuhan ini, maka saudara dan saya sebagai gereja adalah umat pilihan Tuhan. 照着这件经文告诉我们，你我就是上帝所拣选的族 Umat 类， yang dikuduskan oleh Allah. 上帝所接近的， Dari orang yang berdosa ditarik menjadi milik kepunyaan Tuhan. 从罪人，从上帝叫我们出来，成为他的子民。 Diubahkan oleh Tuhan 上帝改变我们， untuk tujuan bagi Tuhan. 就是上帝有他的目的。 Gereja memiliki prioritas di dalam tugas dan tanggung jawabnya. 教会有在我们的有优先的做我们的责任。 Sebagai tubuh Kristus, maka gereja harus meninggikan, memuliakan Tuhan Yesus yang adalah sebagai kepala gereja. 我们的上帝的身体，主耶稣的身体，我们要荣耀他，尊荣他，是我们是他是我们的教会的头。 Sebagai tubuh Kristus, kita memuliakan Tuhan Yesus. 我们作为主耶稣的身体，我们要荣耀主耶稣。 Yang kedua, gereja memperlengkapi orang-orang kudus agar hidup sesuai dengan karakter Kristus. 第二，教会告诉我们，这是装备圣徒们，使到我们照着上帝的主耶稣的品格而活。 Dan yang ketiga, gereja, prioritas gereja adalah memberitakan kasih Kristus kepada dunia. 教会的优先就是要宣扬主耶稣的爱给世界。 Dari tiga prioritas ini, 从这个三个优先的， masih ada satu prioritas utama gereja sebagai umat Allah, yaitu mengasihi Kristus. 还有一个主要的优先是成为上帝的子民的，就是我们要爱主。 Inilah ayat yang kita renungkan di dalam Yohanes 14 ayat 15 saya bacakan pada kita. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. 约翰福音14章15节告诉我们：你们若爱我，就必遵守我的命令。 Jikalau artinya sesuatu kondisi pilihan. 这个告诉我们若，这是告诉我们有一个选择， Saudara dan saya harus memutuskannya sendiri. 我们要拿定一个主意， Tidak dipaksa. 不是被勉强的。 Tetapi kerelaan hati untuk mengasihi Kristus. 我们甘心情愿的爱主，爱基督。 Nah saudara-saudara, kalau kita berkata, aku mau mengasihi Kristus, apa yang menjadi dasar kita mengasihi Dia? 若是我们说我们爱主，我们根据什么来爱主耶稣呢？ Apa yang mendorong kita untuk mengasihi Kristus? 什么是能够推动我们爱基督的呢？ Ada beberapa hal dasar kita mengasihi Tuhan Yesus. 有几个根基我们要爱主耶稣。 Yang pertama, 第一，
Dia mengasihi kita manusia yang berdosa. 他已经爱了我们这个罪人。 Kalau kita sadari bahwa kita di dunia yang penuh dengan kegelapan, bergelimangan dosa, tetapi Tuhan mencari dan menyelamatkan kita. 但是我们醒悟到，我们是在这个世界充满罪恶的世界，但是主耶稣已经来到世界寻找我们。 Kita sangat tidak layak, tetapi Tuhan melayakkan kita. 我们真的不配，但是上帝叫我们能配的。 Yang kedua, 第二， dasar kita mengasihi Tuhan Yesus adalah karena Dia mengorbankan hidupnya dengan rela mati di kayu salib bagi setiap kita. 我们爱主耶稣的根基，因为他牺牲了他的生命，死在世界上来救赎我们。 Dia menderita sengsara, disalibkan, disiksa, dihina demi saudara dan saya. 他领受着这一切的痛苦，被人侮辱，被人辱骂，但是为了我们， Dia sungguh rela menjalani semua itu. 他愿意做这一切事。 Yang ketiga adalah karena Dia sudah menyelamatkan nyawa kita dari kebinasaan kepada hidup yang kekal. 第三，他已经从灭亡中拯救我们，进入这个永生。 Di dalam Yohanes 3:16 jelas dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang 约翰福 kekal. 音3章16节告诉我们，因为上帝这样的爱我们，他已经赐给我们他的独生子，愿我们每个相信他的人不至灭亡，反得永生。 Gereja adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. 教会就是已经被主耶稣拯救的人。 Oleh karena itu kalau kita mengasihi Tuhan Yesus itu adalah semata-mata karena ucapan syukur atas segala anugerah Tuhan 所以，我 kepada 们 kita. 今天能够爱主，是一切只是我们因为感恩，我们已经领受他的这样的大恩典。 Kita mengasihi Tuhan Yesus 我们爱主耶稣， itu karena kita membalas kasih yang sudah kita rasakan. 这是我们是已经接受、感受他的爱，是一个反应感恩的心， Karena sangat besar anugerahnya. 因为他的恩典多么的大。 Saya yang tidak ada arti apa yang sangat rusak disayang oleh Tuhan. 我这样的败坏，这样的没有意义的，但是主耶稣这样爱我们， Maka sudah seharusnya aku bersyukur dan mengasihi dia. 所以我们应该感恩来爱他。 Itulah dasar kita mengasihi Yesus. 那就是我们爱主耶稣的根基。 Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. 若是你爱我，你必定遵守我的命令。 Batu ujian kasih kita kepada Yesus adalah ketika kita menuruti perintah-perintahnya. 所以我们爱主耶稣的是精神，就是我们遵守他的命令。 Oleh karena didorong oleh kasih, maka perintah-perintahnya itu tidak berat, melainkan sukacita yang besar. 因为有他的爱推动我们的手，所以他一切的命令不是一直很沉重的，但是一直一个喜乐的。 Apa perintah Tuhan pada kita? 所以主的命令是什么呢？ Apa perintah Allah yang harus kita lakukan selama kita hidup di dunia ini? 当我们活在世界上的，我们应该做什么命令呢？ Yang pertama, saudara, 第一，告诉我们， mari kita mengikut Dia sampai akhir hidup kita. 我们要跟随他到他的到底， Jangan menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. 不要偏左，不要偏右。 Jangan menyangkal Yesus atau meninggalkan Yesus oleh karena derita atau pergumulan kehidupan. 不要背叛主耶稣，不要离开主耶稣，因为这个生活， Hendaklah kita setia sampai yang mati. Sehingga Tuhan mengaruniakan mahkota kehidupan kepada kita. 我们忠心到死的时候，愿主耶稣给我们他的生命的冠冕。 Perintah yang kedua adalah bersekutu dengan Dia di dalam keintiman surgawi, dalam doa dan ibadah kita. 第二，告诉我们，在我们祷告和崇拜中，有数天的亲密的与主耶稣的关系。 Sebagai gereja kita diminta untuk menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. 我们作为教会，用心灵和诚实来敬拜他。 Inilah kemuliaan yang diberikan Tuhan kepada kita. 那是主赐给我们的荣耀。 Ketika kita bisa menyembah Dia. 当我们能够敬拜他的时候，
Kebahagiaan yang sejati dari dalam diri manusia adalah ketika dia bisa menyembah Allah yang menciptakan dia. 真正的喜乐、幸福，就是一个被上帝创造的人能够敬拜上帝。 Kedamaian yang tidak bisa diungkapkan adalah ketika saudara dan saya berada di dalam hadirat Tuhan, ketika saudara menyembah Allah. 就是有一些说不出的喜乐，当我们能够到上帝的面前来敬拜他， Bukan tempatnya, 不是地点，不是地方， tapi hati. 但是我们的心， Hati yang mengasihi Tuhan. 爱主的心， Hati yang mau menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. 愿意以心灵和诚实来敬拜主的心。 Perintah yang ketiga adalah supaya kita diajak untuk hidup kudus sebagaimana Allah adalah kudus adanya. 第三就是叫我们要过着一个圣洁的生活，因为我们的上帝是圣洁的。 1 Petrus 1 ayat 16 berkata, "Hendaklah kamu kudus sebab Allah adalah kudus adanya." 彼得前书1章16节告诉我们：你们要圣洁，因为你们的父是圣洁的。 Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， sebagai milik Allah yang sudah ditebus, 我们已经被主救赎的，成为属于他的。 sebagai umat pilihan Tuhan, 我们是他拣选的子民。 cara hidup kita harus berbeda dengan dunia ini. 我们生活的方式应该是跟世界不同的。 Kita harus hidup kudus. 我们要过圣洁的生活， Janganlah serupa dengan dunia ini, 不要像世界一样， tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. 叫我们改变。 Gereja harus menjadi pelopor dalam kekudusan hidup. 所以，我们教会就是要在前头带领这个圣洁的生活， Bukan gereja malah berkompromi dengan dosa. 不是教会不是跟随这个罪恶， Tetapi gereja harus menjadi contoh dan teladan dalam hidup yang kudus dan 教会 suci. 要成为圣洁的生活的榜样。 Yang keempat perintahnya adalah bagaimana kita melayani Allah dan juga melayani sesama manusia. 第四就是告诉我们怎样来服侍神，也来服侍人。 Dan terakhir adalah Tuhan memerintahkan kita untuk melaksanakan amanat agung Kristus. 最后，主耶稣吩咐我们，命令我们实行主的大使命。 Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. 去把万民把福音传开，叫万民做我的门徒，把他们奉父子的名受洗。 Ketika kita mengasihi Yesus, 当我们爱主耶稣的时候， maka perintah-perintahnya akan kita turuti bersama-sama. 我们必定会遵守他的命令。 Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， Jemaat Klasis Priangan di masa sekarang ini, bagaimana kita bergereja di saat COVID-19 ini terjadi? 麦两安在众教会，当我们知道今天因为这新冠冕的关系，我们有 Oleh karena 另外的崇拜 COVID-19, 会。 kita dipaksa dengan rela mengunci ibadah, mengunci gedung gereja sehingga kita tidak bisa beribadah di gereja. 在新冠病毒的情况当中，我们每个人都在家里崇拜， Akhirnya kita 教会 beribadah 被锁起来。 secara online seperti ini. 我们是用电邮来崇拜。 Bagaimana bergereja kita sekarang? 我们现在怎样来做聚会呢？ Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Memang modelnya sudah berbeda, tetapi marilah kita bergereja tetap dengan satu sikap yang benar. 虽然我们方式不一样，但是我们仍然保守我们的态度。 Yang pertama, tetaplah mengasihi Kristus dalam hati dan batin kita. 在我们心灵当中，仍然是爱主耶稣的。 Marilah kita terus mentaati firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. 我们继续遵守主的话、主的命令，在我们的每天的生活当中遵守他的命令。 Marilah kita juga terus menjaga relasi yang intim dengan Kristus dalam penyembahan yang benar. 我们常常保守我们与主耶稣亲密的好的关系，也我们执行真正好的崇拜会。 Yang keempat ini adalah saudara-saudara, bawalah kasih Kristus keluar gedung gereja. 第四就是我们把基督的爱带出这个教堂里， Bawalah kasih Kristus ke masyarakat yang membutuhkan kasihnya. 带着主耶稣的爱到这个
需要主耶稣爱的社会当中， Kasih Kristus tidak lagi di dalam gereja tetapi pergi keluar ke jalan-jalan, ke gang-gang kepada orang-orang yang membutuhkan uluran kasih kita. 主耶稣的爱不是单单在教会了，但是我们可以带出去到每个乡、每个村里、每个地方，把上帝爱传 Dengarkanlah 出去。 jeritan umat Tuhan yang dalam kelaparan dan kekurangan. 听着他们在那边呼喊饥饿的声音， Ulurkan tangan menolong mereka. 伸出你的手来帮助他们。 Inilah saatnya garam itu harus berfungsi untuk menahan kebusukan kehancuran dunia. 就这个时候，我们的眼光要有采取作用。 Inilah 知道 saatnya 会 terang itu harus bersinar di tengah-tengah kegelapan 我们多 dunia. 光也是要照亮这个黑暗的地方。 Saudara tidak boleh lagi berpangku tangan. 我们不要单单摸着手， Saudara tidak boleh lagi memikirkan diri sendiri. 我们不可以在自私自利的想做自己罢了。 Justru di kala kesulitan begini gereja harus bergerak, bersinar di tengah-tengah kegelapan dunia ini. 在这个困难难处当中，教会应该出去做光做盐，光照这个世界。 Harta dan kekayaan kita jikalau Yesus akan datang segera tidak lagi berguna apa-apa. 若是耶稣来的时候，我们一切的财物都没有意义了。 Tapi kasih kepada Tuhan yang dinyatakan dengan kasih kepada sesama akan kekal adanya. 但是我们为主耶稣发出的爱是能够存到永远的。 Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， cara bergereja kita sudah harus berbeda dari sebelumnya. 我们的聚会的方式，我们做教会的方式应该是要改变的， Sebagai bukti kita mengasihi Tuhan, 表明说我们是爱主的， mari menuruti perintah-perintahnya. 让我们一同来遵守他的命令。 Nah terakhir bagi orang-orang yang mengasihi Kristus akan mendapatkan berkat surgawi daripada Tuhan sendiri. 最后我们知道，我们爱主的人必定得到属天的福气。 Yesus berjanji akan mengutus seorang penolong yaitu Roh Kudus yang menolong saudara dan saya. 主耶稣告诉我们，他要差派他的一个帮助主，就是来帮助我们。 Sesulit apapun kehidupan maka Roh Kudus akan menguatkan saudara dan saya. 虽然我们经过很难、困难的时间，但是圣灵必定帮助我们。 Di saat kita mengasihi Tuhan, 当我们爱主的时候， maka kasih Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus akan memenuhi hidup saudara dan saya. 父神、父子、圣灵的爱必定充满我们。 Dan saat yang sama, 同样的时间， kita akan mengalami hadirat Tuhan. 我们会经历到主的存在。 Saya akan bacakan ayat penutup di dalam Yohanes 14 ayat 23. 最后，我要读约翰福音14章23节。 Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." 耶稣回答说：“你若爱我，就必遵守我的道。我父也必爱你，爱他，并且我们要到他那里去，与他同在，同住。 Bila Tuhan beserta dengan kita, 若主与我们同在， di badai kehidupan sekalipun, dia akan menenangkannya. 在风浪当中，他必定给我们安宁。 Di kala kondisi COVID-19 yang menakutkan, bila Tuhan bersama kita itu dia akan bisa meneduhkan dan menenangkannya. 新冠疫情叫我们很多的惧怕，但是他能够安慰我们，安静 Bila 我们。 Allah datang di dalam rumah tangga kita, maka di sana ada kedamaian surgawi dalam hidup kita. 若是主在我们家庭当中，那里就有主的平安。 Panggilan hidup kita, 我们生命的呼召， prioritas utama kita sebagai gereja 我们称为教会的优先， adalah mengasihi Tuhan 就是爱主， dan menuruti 遵守 perintah-perintah. 他的命令。
Biarlah firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. 愿上帝的话祝福我们每个人， Biarlah hidup kita menyenangkan hatinya. 让我们的生活能够陶足喜悦。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Bapa di surga, Allah yang maha kasih, kami bersyukur dalam ibadah pada minggu ini, kami berterima kasih. Oleh karena Tuhan menyapa kami untuk cara bergereja, kami menjadi bergereja yang sangat real dan nyata. Ketika gedung gereja ditutup untuk ibadah secara normal, maka biarlah seluruh umat Tuhan tetap mengasihi Tuhan, menuruti perintah-perintahnya, membawa kasih Kristus ke tengah-tengah dunia, sehingga dunia tahu bahwa kami adalah milik kesayangan Tuhan. Bapa, berkatilah gereja GKI Klasis Priangan dimanapun berada, supaya sungguh-sungguh menghadirkan cinta kasih dimanapun kami ditugaskan dan ditempatkan Tuhan. Tolonglah di saat kami menderita dan kesulitan kehidupan, kami diajarkan Tuhan untuk tetap mengasihi orang lain. Oleh karena terlebih dahulu Kristus mengasihi kami. Tolonglah Bapa, ajarlah kami melihat keluar, tidak hanya memikirkan diri kami sendiri. Ampunilah kami ya Tuhan, bila selama ini kami bergereja untuk mencari popularitas, untuk mencari kekuasaan, untuk mencari pujian. Tapi tiba saatnya hari ini, kami bergereja karena kami mau mengasihi Tuhan dan mentaati perintah-perintahnya. Tolonglah kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Penuhkanlah hidup kami dengan damai sejahtera. Berkatilah seluruh umat Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat dimohon untuk berdiri. 会众请起立， Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. 阿门。弟兄姐妹们，我们以历代的众信徒一同来宣扬我们的信仰，以使徒信经。我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，如同真理玛利亚所生，在本地比拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬，将在阴间，第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣耳公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Jemaat dipersilahkan duduk. 会众请坐。 Kini saatnya kita memberikan ungkapan syukur melalui persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang ditulis dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
现在我们献上我们的感恩，我们一同来奉献，听上帝的话语。哥林多后书9章7节，个人要随本心所做定的，不要做难，不要勉强，因为兼得乐意的人是神所喜爱的。 Mari kita menyanyi, nyatakan kasih-Nya. 我们一同来唱诗，活出爱。 Ada kasih dari surga nan tinggi dan dalam, tak dapat dijamah namun nyata. Sebab pada kau dan aku memberi dengan hati hidup yang menyatakan kasih-Nya. Kasih Yesus mendorong, membuka jiwaku, biar ku jadi saluran berkah. Kasih Yesus kobarkan api di hatiku, mari kita nyatakan kasih-Nya. 有一份爱从天而来，比山高比海深，这不多么不久，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给用心爱，把心中这份爱活出来。 耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己将会别人的路。耶稣的爱温暖我，心中就热爱我，我们一起向自己活出爱。 Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa, kami bersyukur atas rahmat yang Kau limpahkan. Meski kami hidup di masa sulit dan tak menentu ini, namun kami merasakan kasih, berkat, dan kebaikan-Mu yang tak pernah habis-habisnya. Ajarlah kami ya Tuhan, agar tetap bersyukur atas segala peristiwa yang boleh terjadi. Ya Tuhan, saat ini kami membawa ungkapan syukur melalui persembahan kami. Terimalah ya Tuhan, bimbinglah orang yang mengelola persembahan ini. Kiranya hikmat-Mu menuntun kami untuk terus melakukan pekerjaan yang baik dan berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Saudara-saudari, kita akan mengakhiri ibadah kita, menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Mari bersama kita menyanyikan doksologi. 弟兄姐妹们，我们要结束我们今天的崇拜会，然后我们要接受上帝的祝福。我们唱三一颂。 Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Lingso sang tita tsufu.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yen Yehowa cefu keini pauhuni. Yen Yehowa setatelian kuang cao ni cen keini. Yen Yehowa siang ni yang lien ceni ping an. Haleluya. Amin. Ibadah kita selesai, saat teduh sejenak, Tuhan Yesus memberkati. 我们聚会到此，我们每个人们祷，上帝祝福你们。